Okey, saya duduk melujur. Diraba daripada kaki saya ni naik ke atas. Kain saya ni makin disekat, tahu tak? Assalamualaikum semua. Okey, benda ni terjadi pada saya pada tahun 95. Okey, masa tu saya muda lagi lah. Masa tu baru menikah. Okey, suami saya adalah pegawai tentera. Masa tu kuartus penuh, so saya terpaksa duduk kat luar. Masa tu rumahan tu baru tahu. Masa kira saya ni penghuni taman tu, kira saya orang pertama. Oh, faham. Baru buka. Okey, malam pertama, malam kedua okey lagi. Malam ketiga tu dah mula ada rasa-rasa macam seram, macam siang-siang saya masak pun ada benda kelibat. Yalah, sebab orang pertama yang emo ni di situ kan. Ya, memang masa tu belum ada orang duduk lagi. Okey, suami saya ni kalau macam tengah hari, dia habis balik tengah hari tu, lepas solat Zuhur tu dia orang ada main bola, tahu tak? Petang-petang. Okey, faham. Okey, dia tinggallah saya. Okey, pukul 2 tu dia pergi. Okey, saya memandangkan saya tak duduk kuartus. Jadi kami memang tak beli perabot, sebab kalau kami masuk ke kuartus semua komplit kan, perabot semua ada. Okey, bila duduk luar saya hanya letak tilam kat lantai saja. Okey, saya duduk bersandar dekat dinding, yang mana kat bilik saya tu hanya ada TV dengan tilam saja. Siang masa tu. Saya memang kalau duduk rumah memang suka pakai kain batik. Okey, pakai t-shirt, pakai kain batik. Okey, duduk rumah. Jadi saya duduk bersandar dekat dinding tengok TV. Tiba-tiba saya merasa hangat dekat belakang saya. Oh, faham tak? Saya merasa saya ni macam saya lupa yang suami saya pergi main bola. Okey. Saya tak ingat yang suami saya pergi main bola. Saya rasa panas dekat belakang saya ni, saya sandar. Lepas tu makin lama tu saya duduk shot tengah cerita TV tu kan. Lepas tu diraba saya punya tangan, kaki, daripada kaki. Okey, saya duduk melujur. Diraba daripada kaki saya ni naik ke atas. Kain saya ni makin disekat, tahu tak? Ada rasa macam sentuhan lah kat situ. Iyalah, memang saya memang tangan, tapi saya tak pandang lah tangan tu. Saya duduk tengah shot tengok cerita drama tu. Selak kain saya, selak sampai atas. Bila sampai kat peha tu, saya nak cubit tangan dia, tahu tak? Saya nak cubit tangan dia dengan saya sambil nak cakap, gatalnya dia. Saya nak cakap macam tu. Orang tengah syok-syok tengok drama, dia kacau. Duk dalam saya nak plan saya nak cakap macam tu, tahu. Bila saya nak cubit tangan tu, saya nampak, demi Allah saya kata ni, wallahi, tahu tak kaki tangan dia tu sebesar mana? Tangan tu sebesar jari tu, sebesar-besar ibu jari kaki saya tu rasanya. Dengan besar, dengan berbulu. Okey, bila saya nak cubit, Allahu Akbar, engkau ni bukan suami aku, engkau ni setan kau ni. Saya baca ayat kursi ni saya tak lepas-lepas. Saya baca ayat kursi, saya tak tahu mana ujung mana pangkal. Terlalu macam gitulah Kak Atika kan. Dalam tahap-tahap macam gitu kan memang akan terlupa dah kan. Memang tak jumpa, memang kalau tak hari tahu. biasa ingat je kan. Bila tu memang saya hanya ingat antara Allah, antara mati dengan hidup je. Saya ingat pada Allah je, hanya straight. Kita ni hanya kena lurus betul-betul khusyuk ingat Allah. Dengan ucap mulut, dengan macam Allah, itu saja. Betul. Hanya Allah. Bila saya cakap Allah tu, benda tu demi Allah saya kata ni. Wallahi, saya tak mereka cerita ni ya. Benda tu berdiri, punya tinggi, punya besar, lebih tinggi daripada pintu tu. Dia keluar bilik tu, saya kejar dia. Dia nak keluar dari pintu tu, dia menundukkan kepala. Badan tu besar. Badan tu kalau ikut orang lah kan, ikut orang daripada gemuk, saiz badan orang lebih kurang dalam 200 pound macam tu lah. Punya besar dia macam tu. Tinggi dia tu melebihi pintu bilik. Okey, sekejap. Tadi berlakunya petang tadi kan? Iya. Okey, maksudnya kalau waktu petang siang, dalam keadaan rumah tu masih lagi cerah, betul tak? Iya. Jadi kalau macam benda tu bergerak menuju ke sampai menunduk di pintu tu, maksudnya secara fizikalnya Kak Atika nampak jelas lah kan? Memang nampak, memang saya kejar dia. Saya kejar dia, saya sambil mengucap Allah. Tapi saya ingat Allah je lah. Antara hidup dengan mati. Engkau ni bukan suami aku, engkau ni syaitan. Bila baca ayat kursi tak lepas-lepas, saya baca Allah. Benda bila saya sebut Allah tu, benda tu bangun. Dia bangun, dia berdiri, lepas tu dia belah. Belah tu dia lari keluar. Bukan dia tak berlari tau. Dia tak ikut pintu depan. Tahu, pintu depan memang saya tutup lah, memang saya kunci lah kan, sebab saya nak tidur. Memang saya petang macam tu. Dia ikut pintu dapur. Pintu belakang. Ya, dapur pun saya kunci. Tapi hilang dia dekat store. Dekat store memang kosong lagi lah. Kita baru menikah, memang tak ada benda lagi rumah tu. Dia keluar ikut tingkap maksudnya, saya kejar. Saya kena 2 kali benda tu, tahu tak, dekat rumah yang sama. Selang
3-4 hari tu jadi lagi. Kita berbalik kepada benda yang tengah berlari tu. Boleh akak cerita lebih Tak lebih lari, dia detail? berlari macam dia jalan laju lah. Okey, boleh cerita lebih detail tak? Macam mana Macam rupa mana? benda tu? Dia macam, tahu King Kong tak? Okey. Muka macam King Kong, macam beruk tu, tapi besar, tinggi besar. Macam Bigfoot. Mana tak Itulah. pelik korang tiba-tiba dah ada dalam rumah benda tu. Ya. Okey, selang 3-4 hari jadi lagi. Tapi kali kedua tu saya kena kat luar, dekat hall. Okey. Dia kena jadi macam tu, saya alih TV tu dekat hall lah kan. Memang saya masa baru menikah, memang tak ada benda, memang tak ada perabot langsung kat rumah. Hanya ada kapet, TV, radio tu je. Tapi memang tengok TV, benda ni siang. Lepas tu kata, Faham. yang kali kedua tu memang saya baring, dia dah nak tindih kat saya tau tak? Dalam keadaan yang tengah bersantai-santai time tu lah dia kacau Maksudnya Ya, tengah baring. ya, dua-dua memang keadaan sedar. Bukan saya tidur ke apa, tak ada. Sebab saya memang saya kejar benda tu. Memang saya ligan benda tu sampai ke, memang selalu 2 kali hilang tu, 2 kali laluan yang sama. Hilang dekat store. Memang store tu saya Dia pergi buka belakang. tingkap saya buka. Akhirnya suami saya pun bawa pergi berubat, tengok takut ada benda kan. Rupanya okey. Bila macam tu orang tu kata biasalah lombong kan, tanah tu tanah lombong. Kita memang kahwin tentera, saya cakap terus terang. Siapa yang kahwin tentera kena cekal. Itu je. Otak kena kental. Bukan je suami saja yang tabah cekal. Ya, cergas. saya duduk berapa kali duduk masuk keluar masuk dekat wad. Memang pegawai kena 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Saya berapa kali duduk kat rumah banglo British, tapak kubur burga. Itu lagi real. Itu saya memang siap dikejar tu, siang juga tu. Dekat rumah tu memang sampai sekarang rumah tu kosong tahu tak? Peguam 2 orang, laki-laki. Tidur 1 malam je pindah. Minta maaf lah kata orang, kata riak pula. Memang saya dulu setengah sehat dulu kan. Muda-muda saya suka buat ibadat tengah malam. Itu saya nak sembang tahajud pun duk dengar menangis kat bawah tingkap saya. Ada yang komen kat bawah ni. Tadi Ibu nampak Ifah kan, kita nampak tadi ada berkenaan dengan hantu raya tu. Mungkinkah ada cakap kat bawah tu? Memang berkenaan dengan ustaz tu kata hantu raya. Hantu raya yang dulu mungkin dia dah, orang tu dah meninggal, betuan tak betuan. Dia kata kalau nasib baiklah puan tak ini, dia kata. Entahlah, mungkin dia dugaan saya. Masa tu saya memang tak ada anak. So saya memang nak anak apa semua kan. Jadi Faham. kira baru menikah lagi. Tapi Yalah, orang kata nak anak cepat, orang kata kan. Bila macam tu, itulah dugaan dia. Sampai Ya. hampir-hampir yang kedua tu, siang-siang tu, dia dah naik kat badan saya. Orang kata, bayangkanlah badan saya kecil masa tu, berat badan saya dalam 47 ke 48 macam tu lah. Bayangkan, benda tu tindih kita dalam 200 pound. Rasa macam mana? Yelah, sesak nafas lah. Memang tak boleh menapah. Saya kata dah memang benda tu dah pernah buat kita. Jadi kita tahu benda yang sama. Saya hanya Allah, Allah, Allah. Ingat itu saja saya berzikir pada Allah. Kalau Allah nak ambil saya, dah pasrah, orang kata dah rela lah, orang kata Allah apa. Tapi benda tu memang takut dengan kalimah lafal jalalah, orang kata. Di penghujung 15 minit ni Kak Tika, apa pengajaran yang mungkin boleh diselitkan untuk kita punya sahabat-sahabat kita kat bawah secara ringkas? Penghujung dia bagi pesanan saya kan, mungkin sebab masa tu saya pindah, saya tak buat kenduri doa selamat lagi. Faham. Buat masa pindah, ya. Sebab masuk-masuk suami kena kursus, masuk-masuk kita suami kena pergi operasi 2 bulan. So kita ni dengan orang baru menikah, dengan tak tahu benda. Arwah mak mentua pula masa tu dia tak sihat, nak minta tolong dia pun tak boleh. Kita tak tahu apa, jadi just flow je. Saya hanya berpandukan pada Quran dengan hadis je. Yelah dah.